Hai semua anak-anak murid, hari ini kita akan sambung lagi sejarah iaitu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, pada minggu lepas kita sudah belajar kenapa perlunya pembentukan Malaysia. Di antara sebab-sebab adalah untuk menjamin keselamatan negara, yang kedua memajukan sosio-ekonomi dan juga mencapai keseimbangan kaum. Jadi, untuk minggu ini kita akan belajar kepada langkah-langkah pembentukan Malaysia, di mana kita ketahui pelbagai langkah telah diambil bagi memastikan pembentukan Malaysia mencapai kejayaan. Antara langkah yang diambil ialah perlunya ada permuafakatan, perundingan dan proses perundangan. Baiklah, di sini kita akan mengimbas kembali bagaimana sebenarnya pembentukan Malaysia itu berlaku. Okay, pada tahun 1961 sekitar bulan Mei, di mana Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Dan beliau juga telah memberikan pelbagai usaha-usaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia di pergian. Okey, dia perlukan ada kekuatan persetujuan daripada semua rakyat. Jadi pada 27 Mei 1961 dalam satu majlis dengan wartawan Asia Tenggara di Hotel Adelphi, Singapura, Tunku dengan rasminya melahirkan hasratnya untuk membentuk Malaysia. Jadi gambar di sini adalah gambar Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sebelum pembentukan Malaysia, satu Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM telah ditubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. Jawatankuasa ini adalah bertujuan untuk mendapatkan persetujuan orang ramai bagi menyokong pembentukan Malaysia. Okey, jawatankuasa ini diwujudkan sekitar bulan Julai 1961. Okey, sekitar bulan Januari 1962, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah bersetuju menubuhkan sebuah suruhanjaya untuk menilai reaksi penduduk negeri-negeri yang terlibat berkaitan tentang pembentukan Malaysia, di mana ahli suruhanjaya tersebut adalah terdiri daripada Lord Cornwallis, Sir Anthony Abel, Sir David Walterston, Tan Sri Wong Pauni dan Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Ini adalah gambar mereka lah, empat jejaka yang handsome. Okay? Dan Suruhanjaya ini juga dikenali sebagai Suruhanjaya Cobalt. Okey, pada September 1962, satu referendum diadakan di Singapura. Apa yang dimaksudkan dengan referendum? Referendum ini atau dikenali sebagai pungutan suara merupakan satu cara demokratik di mana rakyat-rakyat boleh mengundi. Okey, dia boleh mengundi siapa yang mereka nak ikutlah. Okey, jadi ketika itu penduduk Singapura telah pun bersetuju untuk menyertai Malaysia. Okey, sekitar bulan Julai 1963, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menerima satu cadangan iaitu melalui laporan Suruhanjaya Cobalt. Hasilnya, laporan tersebut mendapatlah persetujuan untuk menubuhkan Malaysia. Jadi, Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh Wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura. Okey, gambar ini adalah gambar cobalt. Okey. Pada Ogos 1963, semasa pembentukan Malaysia itu, terdapat juga tentangan hebat daripada Indonesia dan Filipina. Oleh itu, Malaysia, Indonesia dan Filipina bersetuju untuk mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan wakil PBB datang untuk meninjaulah pandangan penduduk Sarawak dan Borneo Utara terhadap pembentukan Malaysia. Jadi, tinjauan waktu itu mendapati majoriti penduduk Sarawak dan Borneo Utara memang menerima untuk pembentukan Malaysia. Okey, jadi pada 16 September 1963, Malaysia akhirnya telah diisytiharkan. Jadi,
kalau anak-anak murid perasanlah, setiap tahun pada 16 September kita akan bercuti umum sempena mengingatkan bahawa Malaysia telah diisytiharkan pada hari tersebut. Okey? Okey, sebelum itu, teacher nak bagi 2 soalan supaya anak murid dapat fikirkan. Dan sambil-sambil itu, anak murid boleh carilah maklumat-maklumat yang bakal teacher tanya ini sama ada melalui digital buku teks ataupun mana-mana di internet lah. Okey, yang pertama, dengar. Nyatakan sumbangan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke arah pembentukan Malaysia. Apakah sumbangan beliau? Okey. Yang kedua, pada pandangan anda, mengapakah pemimpin kita memilih kaedah rundingan ke arah pembentukan Malaysia? Kenapa perlu ada kaedah perundingan? Okey. Okey, 2 soalan ini teacher nak you all fikirkan dan pada minggu hadapan teacher akan tanya. Alright? Okey, untuk itu sekian, terima kasih.